بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين. اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليم وكنا الحكم وعلما وشغنا مع البدى والصبح طيرا فائلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهما والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada malam ini, marilah sama-sama kita mendoakan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali, banyakkan bersyukur pada Allah kerana Allah Taala masih lagi beri usia yang panjang, diizin oleh Allah untuk melakukan ibadat disertakan taufik dan hidayah, yang mana di musim ini adalah musim pandemik COVID-19. Sebelum ini kita dikabarkan berita yang terkejut, iaitu ramai yang meninggal dunia kerana COVID. Tapi Alhamdulillah, daripada ramai-ramai yang meninggal dunia, Allah Ta'ala masih beri kesihatan kepada kita, yang mana sebelum ni mungkin ada ahli waris kita meninggal, saudara kita, jiran tetangga meninggal kerana COVID. Tapi Alhamdulillah, Allah masih lagi beri kekuatan. Walaupun orang ramai kena sakit COVID, kita diberi kesihatan yang baik. Maka banyak-banyakkan bersyukur pada Allah. Dan insya-Allah segala kebaikan yang tuan-tuan lakukan, semoga Allah Ta'ala catat sebagai pahala dan dibawa di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan malam ini, sepada mana kita masih lagi di dalam bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini masuklah 19 Rabiul Awal 1443 Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sekadar sambut 12 Rabiul Awal saja, iaitu hari kelahiran Nabi. Kita mesti kena selalu renew tentang Nabi ini sehingga mana sampai ke anak cucu kita. Supaya apa? Supaya anak cucu kita boleh kenal siapa itu sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk pada malam ini iaitu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kehidupan manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut Nabi Muhammad ini adalah satu insan manusia yang terpilih. Dalam kalangan banyak-banyak nabi, yang dipilih oleh Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nubuwah, nabi ini penutup segala nabi-nabi yang lain. Maksudnya nanti Nabi Isa alaihi salam turun, dia akan ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penutup dia ialah Nabi Muhammad. Dan kalau kita beramal hari ini, rujukan kita ialah Al-Quran. Rupanya antara empat kitab samawi yang turun daripada langit, Zabur, Taurat, Injil dan yang keempat Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitab yang terpilih. Dan kemudian kita ini merupakan umat Nabi Muhammad, umat yang terpilih. Maksudnya kita umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang special, umat yang beruntung. Kalau nak dibanding compare dengan umat yang lain,
Daripada sudut amal, sudut ibadat, sudut usia, memang banyak mereka. Contoh, umat dahulu seperti Nabi Ibrahim AS, setengah riwayat usia dia 190 tahun, sampai satu tahap melampaui 200 tahun. Dan umur Nabi-Nabi dahulu melampaui sehingga ratusan tahun. Tapi umat Nabi Muhammad umurnya pendek, 60-70 tahun saja, lepas tu meninggal dunia. Umat dahulu amal ibadat banyak, tubuh mereka ni kuat, badan mereka ni besar. Antara keajaiban dunia yang masih ada ketika ini di Mesir, iaitu dipanggil piramid. Piramid hari ni arkitek duk bengong lagi, macam mana dia orang boleh buat binaan bongkah batu yang besar, dan piramid ni cukup tinggi. Macam mana dia orang bina? Ini menunjuk bahawasanya tubuh sizing mereka zaman dahulu, tubuh dia besar. Nah, jadi amal ibadat mereka ni banyak, umur mereka ni panjang. Kalau nak dibanding dengan umat Nabi Muhammad, umur pendek, amal sedikit. Amal apa? Solat, baca Quran, zikir, itu saja. Jadi ustaz, adakah kita ni tak sama level dengan mereka? Sebenarnya kita lebih daripada mereka lagi. Kerana umat Nabi Muhammad ini, mudah saya bagi gelaran, ialah umat yang manja. Sebab apa panggil umat manja? Sebab umat Nabi Muhammad buat kerja sikit, gaji besar. Tu panggil umat manja. Baca satu huruf ayat Al-Quran, Allah Ta'ala ganda 10. Kalau kita selawat sekali, Allah selawat 10 kali kat kita. Ni tuan baca Allah. Maksudnya buat kerja sikit, gaji besar. Ini special umat Nabi Muhammad. Cukup rugilah siapa-siapa yang diberi usia, diberi masa oleh Allah, diberi kelapangan, tapi dia tak isi beribadah kepada Allah. Sebab itulah tuan-tuan, usia yang sakit baki ada ni sebelum mati ni, sepatut kita guna sebaik mungkin untuk melakukan ibadah kepada Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala lipat kali ganda ibadat tersebut. Tuan-tuan mati Allah, sebenarnya umur kita lebih panjang daripada umat terdahulu. Contoh, kalau kita solat satu fardu berjemaah, berdapat 27 darajat. Itu baru satu fardu. Kalaulah 5 fardu kita solat berjemaah, dah berapa darjat dah kita dapat. Umur kita sebenarnya lebih panjang daripada umat terdahulu, dan amal kita lebih banyak daripada umat terdahulu. Oleh sebab itu, jangan rasa kecewa kita dilahirkan mengikut umat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya kita ialah yang special, yang lebih daripada umat-umat terdahulu. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nasihat saya di bulan Rabiul Awal ini dan bulan-bulan yang lain, jangan pernah kita putuskan bersolawat kepada Nabi SAW. Datang Ustaz Arif suruh selawat, datang Ustaz Khairul suruh selawat, datang Ustaz Kamaru suruh selawat, datang Ustaz Ramli suruh selawat. Sebab apa? Selawat ini antaranya ialah boleh mengelak daripada kesusahan hidup. Yang kedua, Allah Ta'ala dah bantu jalan keluar daripada masalah hidup, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dan yang paling penting, bila masuk di dalam akhirat nanti, di padang mahsyar, Allah Ta'ala beri syafaat. Syafaat ni pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, syafaat ni penting. Ada orang ni nak masuk neraka dah, tapi disebabkan syafaat Nabi boleh masuk dalam syurga. Itu penting syafaat. Kalau orang ni ingat Nabi, Nabi akan ingat dekat kita. Kalau orang ni tak pernah ingat Nabi, macam mana nak dapat syafaat Nabi? Duk saja-saja. Saya ajar setiap kali kuliah, tuan-tuan perasan saya akan bersalawat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Kaifa salli alayya ya Rasulullah? Sahabat tanya, macam mana aku nak salawat kepada kamu ya Nabi? Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak molek lagi, wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berselawat pada Nabi, keluarga Nabi, Nabi Ibrahim. Tu lagi baiklah. Ni nak kata bagus dia selawat ni, dia beri manfaat kepada diri orang yang berselawat di dunia dan manfaat akhirat. Di dunia Allah Ta'ala buka pintu rezeki. Di dunia Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Di akhirat nanti Allah Ta'ala beri syafaat. Pernah berlaku satu kisah yang dicerita oleh Syekh Daud Al-Fatani. Ada satu kitab dia. Syekh Daud ni siapa tak kenal. Dia merupakan ulama Nusantara di tanah Jawi ni. Dialah banyak karya kitab, pondok-pondok dan sebagainya. Dia cerita tentang syafaat Nabi. Ada satu hari seorang bapa, dia ajak anak dia pergi tawaf di Kaabah.
Nah, maka sambil duk tawaf tu beberapa keliling, maka seorang bapa ataupun ayah ni jatuh pengsan kemudian meninggal dunia. Kemudian berubah wajah bapa dia ni menjadi hitam, begitu hitam sekali. Rupanya amalan bapa dia masa hidup dulu, apa dia? Iaitu banyak dosa-dosa besar yang dia lakukan. Banyak dosa besar yang dia buat, sehingga mati berubah muka dia jadi hitam ni. Jadi anak dia pun ambil kepala bapa dia letak atas riba. Kemudian pada waktu itu anak dia rasa sedih lah. Bila sedih menangis dan sebagainya. Nak kata sedih, anak dia sampai tertidur. Dan sambil pegang banyak bapa dia. Dalam tidur tersebut, anak dia bermimpi datang Rasulullah SAW kepada bapa dia. Nabi pun pergi. Ni orang pemuda tadi mimpi. Nabi pergi dekat ayah dia, kemudian Nabi sapu muka bapa dia. Nah, tiba-tiba muka bapa dia menjadi cerah. Cerah kembali, berseri-seri, ibarat seperti bulan purnama. Pada waktu itu, maka tersedarlah anak dia terkejut kerana dia bermimpi berjumpa Nabi SAW. Pada waktu itu dia pun tengok mayat ayah dia berubah wajah menjadi cerah. Rupanya Nabi beritahu, memanglah orang ni orang jahat. Dia ni banyak buat dosa pada Allah. Rupanya masa dia hidup, dia pernah bersalawat kepada aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, nak ke kita macam ni? Amal tak banyak tapi jahat. Tapi kalau Nabi nak bantu kita, sebab dia ingat kepada Nabi, Nabi ingat kepada dia. Sebab tu penting tuan-tuan mati Allah syafaat Nabi. Itu cerita yang mana orang mati di dalam husnul khatimah. Tak pergi lagi di padang mahsyar. Di padang mahsyar pada waktu itu, orang Kelantan panggil bergelewat. Nah, padang mahsyar ni tuan-tuan, dia terkumpul manusia start daripada dicipta Nabi Adam sampailah hari kiamat manusia diciptakan. Lepas tu terkumpul segala binatang-binatang, terkumpul segala jin, terkumpul segala syaitan, terkumpul segala malaikat-malaikat yang duduk di langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Nak kata ramainya di padang mahsyar pada waktu tersebut. Pada waktu tu orang panggil huru-hara yang paling sibuk sekali. Pada waktu itulah nak cari syafaat masing-masing. Biasa kita dengar kan, pergi cari Nabi Zakaria kata tak boleh. Pergi Nabi Musa kata tak boleh. Nafsi-nafsi, kau aku. Lah kali rupanya pada waktu tu Nabi pun pergi cari umat dia. Mana umat aku yang ingat aku ni? Nabi pergi cari. Pada waktu tu ketika Nabi Isra' Mi'raj, pernah Nabi tengok dibawa oleh malaikat Jibril. Dia tengok satu umat cukup ramai sekali. Cukup ramai sekali. Nabi SAW tanya, ni umat siapa ni? Nabi kata, inilah umat Nabi Musa AS. Sedih Nabi, tunduk kepala Nabi. Nabi rasa, Allah, boleh ke umatku banyak ni? Seperti banyaknya umat Nabi Musa AS. Maka berjalan lagi ketika Isra' Mi'raj. Sambil duduk berjalan, kemudian malaikat kata, ya Rasulullah, angkat kepala kamu, tengok ke depan. Bila Nabi angkat kepala, jauh mata memandang, tengok umat Nabi SAW lebih ramai daripada umat Nabi Musa AS. Tersenyum Nabi ketika itu, tuan-tuan Allah. Tuan-tuan, ini menunjuk pada kita, Nabi cukup suka kalau kita ni ikut Nabi SAW, kalau kita ni bersalawat kepada Nabi SAW. Yang paling penting, kita dapat syafaat Nabi, pertolongan ketika itu, tuan-tuan Allah. Maka oleh sebab itu, banyaklah bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menjadi seorang Rasul, seorang Nabi selepas usianya 40 tahun. Jadi 13 tahun Nabi di kota Mekah dan 10 tahun Nabi di Madinah. Kalau ada orang tanya, boleh tak kita contohi Nabi ketika kanak-kanak? Yang tu tak boleh lah. Sebab Nabi menjadi Rasul setelah mana usianya 40 tahun. Jadi ketika kanak-kanak lagi, Nabi telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kandungan yang dilahirkan Nabi itu adalah kandungan yang bersih. Dan tulas sulbi, daripada air mani pun daripada air mani yang bersih. Sebab tu Nabi kata, aku dijadikan daripada tulas sulbi yang bersih, yang suci. Itu kata Nabi. Dan keturunan Nabi ini siapa dia? Muhammad, ayahnya Nabi Abdullah. Abdullah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ayahnya Hashim, ayahnya
Abdul Manaf, ayahnya Qusay, ayahnya Kilab, ayahnya Murrah. Cucu cicit daripada Adnan, cucu cicit daripada Ismail. Ismail anaknya Nabi Ibrahim AS. Rupanya Nabi Muhammad ini ialah keturunan Bani Arab, bukannya daripada Yahudi. Sebab tu tuan-tuan dan mata Allah, tuan-tuan jangan rasa pelik lah. Sebab apa Yahudi hari ini bekerjasama dengan Emirat Arab, dengan Oman, dengan Jordan. Kenapa Yahudi hari ini bekerjasama dengan orang Arab ni? Sebenarnya orang Yahudi, kalau tuan-tuan nak kenal, cuba baca di dalam tafsir surah Al-Ahzab. Daripada zaman dulu lagi dia cukup benci orang Arab ni. Hari ni nampak macam kerjasama, sebenarnya dia nak musnahkan orang Arab. Jadi orang Arab ni tak tahulah macam mana nak cakap. Dalam surah Al-Ahzab pernah sebut dah bahawasanya orang Yahudi start daripada dulu sampai ke hari kiamat dia cukup benci dengan orang Arab. Sebab mereka sangka semua yang dilahirkan Nabi dan Rasul ini daripada orang Yahudi saja, bukan orang Arab. Sekali Allah Ta'ala keluarkan Nabi Muhammad daripada bangsa Arab, cukup tak puas hati mereka ni. Ini terhormati Allah. Jadi hari ni tuan-tuan, orang Yahudi dia nak musnahkan Islam ni dengan pelbagai jenis-jenis pahaman. Banyak dah rancangan mereka ni. Mula-mula dia pergi rosakkan bumi Syam. Syam ni satu daerah bumi Arab yang besar. Sekarang ni Syam dipanggil Jordan, Lebanon, Suria, Palestin dan sebagainya. Syam ni satu bumi besar. Mari mereka ni pandai, dia pecah satu-satu. Sebab apa? Dia nak pecah umat Islam. Sebab itulah kita ni kena hati-hati. Ada apa orang panggil istilah jarum dalam tepung. Tu orang panggil. Hati-hati tuan-tuan. Lagi-lagi kita di bumi Malaysia, saya nak ingat kepada tuan-tuan, kena berhati-hati dengan fahaman Wahabi. Saya cukup risau sebab kalangan mereka ni ramai. Mereka ni aktif di dalam media sosial, aktif di tempat-tempat awam, aktif di dalam jawatan kuasa. Mereka ni dah masuk dah ke seluruh di bumi Malaysia ni. Wahabi, kalau tuan-tuan nak kenal dah Wahabi ni. Mereka ni lebih bahaya daripada Syiah lagi. Syiah kita boleh kenal dia dengan amalan dia. Ada setengah orang kata di bumi Arab tu, di Yaman kalau tak silap, Syiah ada. Susah mereka ni nak membunuh. Tapi yang jadi batu api hari ni ialah orang Wahabi. Wahabi ni bahaya dia. Dia suka membidaah. Yang tu biasa kita dengar. Liciknya dia orang ni, mereka ni dah buat rancangan berpuluh-puluh tahun dah. Berpuluh-puluh tahun dah fahaman mereka ni. Bukan baru, lama dah. Dia membidaahkan amalan masyarakat yang dibawa oleh ulama-ulama dahulu daripada ahli sunnah wal jamaah. Zikir tak boleh lepas solat. Dengar kulit apa lagi? Tahlil tak boleh, itu tak boleh. Biasa kita dengar kan? Tuan-tuan, hari ni mereka duduk dakwa kita tauhid Asy'ariyah ni bermazhab ke tidak. Licik dia orang ni. Dia orang ni bahaya dia daripada sudut i'tikad. Ahli sunnah wal jamaah dia tak ada apa pun. Kalau benda sunat nak buat-buatlah. Tak nak buat sudah. Benda sunat kan. Contoh zikir lepas solat, tahlil. Benda tu tak wajib pun. Kalau nak buat saja. Tak menjaduhkan dosa, tidak menjadikan kafir. Tapi mereka ni ambil satu hadis menghukum keseluruhannya. Kullu bid'atu dhalalah wa kullu dhalalatu finnar. Setiap benda yang tak dibuat Nabi iaitu dhalalah, sesat, dan setiap benda sesat neraka tempat dia. Duk guna kaedah tu sampai ke sudah. Bahayanya mereka, tuan-tuan kena sedar, memang daripada sudut awal dia membidaahkan amalan. Sehingga hari ini masyarakat kita rasa selesa dengan tidak melakukan amalan seperti umat dahulu. Hari ni orang kata tak apalah, lagi elok kalau tak berzikir lepas solat bangun tu. Kalau berjemaah pun tak nak berzikir, dah macam mana nak berzikir seorang-seorang? Dia nak suruh ikut Nabi. Itu Nabi. Kita ni cak ayam, bukan Nabi. Ni tuan-tuan, kena berhati-hati dengan fahaman mereka ni. Bahayanya mereka ni tuan-tuan, ialah sampai satu tahap i'tikad mereka ni tidak bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengambil zahir ayat Quran, contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ataupun yadullah, ainullah, Allah bertangan, Allah bermata, Allah duduk di atas arasy. Jadi mereka guna zahir ayat.
Padahal ahli sunnah dia suruh kita ni mentakwilkan. Takwil ni maksudnya paling makna pertama kepada makna kedua, supaya tidak menunjukkan makna Allah sama dengan makhluk. Sedangkan Allah ini bukan sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, Allah bertepak, Allah bertangan, Allah bermata, bermakna Allah ini lemah. Sebab kena ada tepak dulu baru nak ada dia. Ni daripada sudut tauhid. Bahaya mereka ni daripada i'tikad tu. Mereka guna zahir ayat Quran. Hari ni dia guna ayat Quran, dia guna hadis untuk kaburkan mata orang awam. Orang awam ni bila dengar ayat Quran hadis kira betul lah. Padahal tuan-tuan, ini strategi mereka. Dia merupakan agenda-agenda daripada orang-orang Yahudi. Dia nak melemahkan kita orang Islam ni. Macam mana cara dia melemahkan? Dia putuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dia yakin kalau umat Islam kalau berperang dengan senjata, kalau hubungan dia dengan Allah ni kuat, orang kafir tetap akan kalah. Tapi mereka duk fikir macam mana nak kalahkan orang Islam, nak musnah orang Islam. Dengan satu cara saja. Apabila umat Islam jauh dengan Allah, pada waktu tu Islam terpecah, Islam musnah. Jadi hari ni dia mari ke ibadah, yang ni tak boleh buat, yang ni Nabi tak buat. Kita kena kembali kepada amalan Nabi SAW. Allah. Tuan-tuan, yang kita buat ni ikut kitab, ikut mazhab. Mereka ni tak pakai mazhab dah. Mereka tak guna mazhab. Kita ada 4 mazhab. Kita ni mazhab Asy-Syafi'i. Kita ni ramai-ramai Malaysia mazhab Asy-Syafi'i. Kadang-kadang mereka ni duk campur aduk. Dalam 4 mazhab ni saya rasa pendapat yang kuat Hanafi lah. Saya rasa pendapat yang kuat daripada sudut amali Hambali lah. Ikut dah ngambil. Lepas tu hukum dia campur aduk dan sebagainya. Bahkan dia kata tak ikut mazhab lah, direct kita pada Quran dan hadis. Itu lebih tepat dan lebih bagus. Jadi orang awam ni duk rasa betul lah apa dia cakap ni. Maksud saya nak cerita di sini, dia orang hari ni cukup licik untuk ubahkan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan kena hati-hati. Ni sebenarnya yang ditentang ahli sunnah lawan betul-betul ialah daripada sudut i'tikad mereka ni. I'tikad mereka tidak bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Ni kerana mereka menjisimkan Allah, mereka membentukkan Allah, mereka bertempatkan Allah. Ni terhormat Allah SWT. Bahaya. Sebab dia tahu kalau dia mari serang umat Islam, takut umat Islam mengamuk, pergi serang negara dia. Jadi dia buat satu fahaman, yang licik. Dia buat perangai setan dia ambil ajaran Yahudi ni, ajaran Wahabi ni, dia serak di dalam masyarakat kita, menyebabkan masyarakat kita berpecah belah, amal kurang, hubungan kita dengan Allah berkurangan. Maka pada waktu itulah dia mudah serang kita, terhormat Allah. Ni bahaya ni Wahabi. Boleh faham dah? Mengaji elok lah. Tuan-tuan hormat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW ini keturunan Arab. Jadi Yahudi cukup benci. Jadi ketika mana Nabi mendapat wahyu, pada waktu itu di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril kata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma la ya'lam." Baik, kita bahas yang pertama, iaitu ketika Nabi masih kanak-kanak lagi. Jadi belum Nabi melihat dunia, ayahnya Nabi bernama Abdullah telah dijemput oleh Allah Subhanahu Taala. Setelah lahirnya Nabi, kemudian dibawalah Nabi kerana rindu kasih sayang seorang bapa. Ibunya Aminah bawa Nabi pergi ziarah kubur bapaknya. Perginya 2 orang, maka pulanglah Nabi keseorangan. Meninggal ibunya Aminah di tengah perjalanan. Setelah itu berpindahlah jagaan Nabi ini kepada datuk dia, dia bernama Abdul Muttalib. Setelah mana Abdul Muttalib meninggal, maka berpindah jagaan ini kepada bapa saudara dia, nama Abu Talib. Abu Talib ni ada isteri namanya Fatimah, dan dia ada anak nama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di sisi Sayyidina Ali ada 2 Fatimah. Ibu Sayyidina Ali nama Fatimah, isteri Sayyidina Ali anak Nabi namanya Fatimah. 2 Fatimah di sisi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi setelah meninggalnya Fatimah ni, isteri Abu Talib ni, Nabi kata inilah ibu kedua baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana dialah yang beri pakai beri minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita ni
anak yatim ke, ataupun kita nak serah kepada orang menjaga anak yatim, carilah orang menjaga anak yatim ni orang yang baik-baik, seperti mana keluarga bapa saudara Nabi SAW. Jadi tuan mata Allah, jadi Abdullah ni ayah Nabi, dia ada adik-beradik. Ada yang kaya namanya Abu Lahab, adanya lagi nama Hamzah, adanya lagi namanya Abbas, dan adanya lagi Abu Talib. Tapi tengok-tengok banyak bapa saudara Nabi yang boleh ditumpan, orang tak terlampau kaya, tapi jiwanya penyayang, diserahlah jagaan Nabi kepada bapa saudara dia. Tuan-tuan mata Allah SWT. Beza Nabi dengan Ali 30 tahun. Ketika Nabi mendapat wahyu usia 40 tahun, Ali ketika itu usianya 10 tahun. Dan beza Nabi dengan Abu Bakar ialah 2 tahun. Ketika itu Abu Bakar usianya 38 tahun, dan Uthman ketika itu usianya 35 tahun. Beza Nabi dengan Uthman 5 tahun, dan Umar 27 tahun. Beza Nabi dengan Umar ialah 13 tahun. Maknanya apa? Mereka ini sebelum masuk Islam, mereka pernah menyembah Lata, Uzza, Kibti, Manat, Taghut, Naham dan sebagainya. Tapi Ali karamallahu wajhah, sejak daripada balik lagi dia telah beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu digelar karamallahu wajhah, kerana dimuliakan rupa dia, wajah dia oleh Allah Taala. Sebab apa dimuliakan? Ada beberapa pandangan. Pandangan pertama mengatakan Ali ini tak pernah menyembah berhala. Yang kedua, pandangan mengatakan Ali ini tak pernah melihat kemaluan dia. Jadi oleh sebab itu sunat kita jangan tengok kemaluan kita. Kalau kita buang air besar ke, jangan duk tengok-tengok lik lah. Tutup mata, basuh terus. Sebab tu kata ulama, kalau kita tengok kemaluan boleh mewarisi sifat lupa. Sifat lupa, sifat nyanyuk. Dan antara benda yang boleh melupakan kita, kalau kita mengambil wuduk di tempat kita buang air kecil. Jangan. Contoh kita buang air kecil sini, kita pun ambil bawah paik tempat kita kencing tu. Jangan begitu. Boleh mewarisi sifat lupa. Itu kata ulama lah. Ni tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masuk Islam daripada kalangan perempuan mula-mula ialah Khadijah. Yang masuk Islam daripada kalangan orang tua ialah Abu Bakar As-Siddiq. Yang masuk Islam daripada hamba sahaya ialah Zaid bin Harisah. Dan yang masuk Islam daripada kecil lagi ialah Ali karamallahu wajhah. Itulah Sayyidina Ali, dia yang paling rapat dengan Nabi SAW. Jadi Abu Talib ini dia jaga Nabi, kerana Nabi ni ada kelebihannya cukup luar biasa. Ketika mana Abu Talib membawa Nabi pergi berniaga, ketika itu usia Nabi 12 tahun. Pada waktu itu berniaga pergi ke Syam, tidak pergi ke Yaman, kerana Yaman ketika itu berlaku musim sejuk. Dan kata sejuknya Yaman ni boleh mengeluarkan salji. Panasnya Yaman ni ada satu tempat ni, kena kata panas dia ibarat hujan lebat tempat kita ni. Itu panas dia. Maksudnya kalau sejuk boleh mengeluarkan salji. Jadi mereka tak pergi Yaman, mereka pergi ke Syam. Mekah di tengah, Madinah di atas sedikit, Syamnya di atas lagi. Syam ni sekarang dipanggil Jordan, Lebanon, Suria, Palestin dan sebagainya. Itu asal bumi Syam. Kalau perasan, kalau kita pergi tawaf ada rukun Syami. Itu adalah ke arah bumi Syam. Dulu berlaku peperangan di Syam, maka adalah buat demonstrasi, ditulis di bajunya Idlib. Idlib ni merupakan satu bandar di kota Syam. Maka pada itu Allah Ta'ala sebut ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita, iaitu pada musim syita. Maka pergilah mereka ke Syam. Maka pada waktu itulah mereka sambil berjalan dinaungi oleh awan. Awan meneduh Nabi SAW kerana panas terik. Maka keluarlah seorang laki-laki daripada bangunan Dir. Dir ni maksudnya gerejanya tua, berada di Suria ketika itu. Yang kita boleh faham, pada waktu itu banyak Kristian Ortodok. Ada Ortodok, bukan Ortodok Moroni, bukan Protestan, bukan Protestan dan bukan Katolik. Ortodok dalam dunia ni banyak, dia ada 5. Yang pertama dipanggil Ortodok Eropah Almania, yang kedua Ortodok Afrika, yang ketiga Ortodok Kopti Mesir, yang keempat Ortodok Lebanon, Suria, Jordan dan sebagainya, yang kelima ialah Ortodok India. Dan kelima Ortodok ini dia tidak menjalani perkahwinan sesama mereka. Ortodok tidak menikah dengan Protestan, Protestan tidak menikah dengan Katolik.
Itu bezanya kita umat Islam. Selagi kita mengucap syahadah, tak kira lah awak bangsa apa pun, tetap boleh disatukan. Kecuali engkau keluar pada Islam, kau tak boleh disatukan. Maksudnya apa? Mereka ini tidak mengikut paus mereka berada di Vatikan. Di Mesir, mereka ada paus mereka sendiri bernama Pop Sunade. Bandanya Raja Alexander Greece, berhampiran pantai Mediterranean, jarak lebih kurang 200 km daripada Kairo. Itulah mereka ni. Jadi ketika mana bapa saudara bersama Nabi SAW, maka pada waktu itu keluarlah seorang laki-laki daripada gereja, namanya Bahira. Bahira ni merupakan seorang ruhban, pendeta. Kata Bahira, "Man haza?" Siapa budak ni? Kata Abu Talib, "Ibni, ini anak aku." Tu Abu Talib bukan menipu. Kata Bahira, "Kalau betul kitab yang aku baca, ini bukan anak kau ni. Sebab bapak dia sudah meninggal sebelum dia lahir lagi." Kata Abu Talib, "Ini anak saudara saya, anak menakan saya." Sebenarnya Bahira tak menipu pun. Tuan-tuan bawa anak saudara pergi pasar malam, kawan tuan-tuan tanya, "Mat, anak siapa ni?" Kita kata anak kita. Padahal bukan anak kita pun. Sebab apa? Anak saudara ni orang Arab, kalau dia rapat, dia anggap macam anak dia. Contoh, kalau anak saudara ni jatuh, kita tolong angkatkan. Kalau ada ular nak patut, kita tolong pertahankan. Anak kata rapatnya bapa saudara dan anak saudara, sehingga anggap seperti anak dia. Tu. Kata Bahira, "Kalau betul kitab yang aku baca, bukan anak kau ni. Sebab bapa dia telah meninggal sebelum dia lahir lagi." Itulah biasa yang kita baca di dalam syair Al-Barzanji. Barzani merupakan satu daerah di Arab. Barzan dipanggil Barzanji. Orang Mekah dipanggil Al-Maki, orang Madinah dipanggil Al-Madani, orang USJ dipanggil USJli. Tu dia. Tak tahu tu lah. Maksudnya itu lengguk bahasa. Apa yang disebut di dalam Barzanji, walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya syahrani, 2 bulan, tufiyatil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggal bapanya Abdullah ketika Nabi usia 2 bulan di dalam perut ibunya. Tuan-tuan mati Allah, 2 bulan Nabi dalam kandungan, bapaknya meninggal. Setelah Nabi lahir, dapat cium peluk suara ibu hanya sekejap, kemudian ibu dia pula meninggal. Maka Nabi kehilangan 2 ibu bapa di sisi Nabi SAW ketika Nabi masih kecil lagi. Maka jadilah Nabi pada waktu itu anak yatim piatu. Sedih tuan-tuan. Pernah tengok cerita kisah Syu'ib itulah, artis tu kan, Siti Sarah meninggal lah. Anak dia tu kecil tu selamat dilahirkan. Tak sempat jumpa ibu dia. Kita pun tengok sedih dah. Tapi Nabi lagi sedih daripada tu. Nabi bapak dia pun dah meninggal, ibu hanya peluk sekejap, kemudian ibu pula meninggal. Dua-dua orang tua Nabi meninggal di sisi Nabi SAW. Apakah hikmah di sebalik yatimnya Nabi ini? Ialah Allah Ta'ala nak bersihkan Nabi daripada 4 pengaruh. Pengaruh yang pertama, pengaruh ibu. Pengaruh kedua, pengaruh bapa. Yang ketiga, pengaruh bacaan. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Keempat pengaruh ini tidak mempengaruhi kehidupan Nabi SAW. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tak boleh kata, "Aku ni bersih daripada pengaruh ibuku." Tidak boleh, sebab pengaruh ibu ni kuat. Kata Imam Ghazali, "Jangan kau bercakap kasar dengan anak kau, nanti anak kau bercakap kasar juga." Ni orang sini baguslah, USJ 1 ni. "Assalamualaikum Ustaz, sampai bila?" Bagus. Tapi kalau orang yang duduk tepi pantai, di kaki pergunungan, biasa cakap kuat. Betul tak? Sebab apa? Angin kuat, tak boleh cakap perlahan. Satu hari, saya pergi kedai kopi. Saya ramai kawan, ada yang cakap kuat, ada yang cakap perlahan. Saya pun pergilah kuliah ada satu negeri di tepi pantai. Ada seorang makcik ni ajak pergi makan rumah dia. Dia jamu, "Ustaz Arif, datang meja tu makanlah, nak makan apa? Pulut ada, nasi dagang ada, keropok lekor ada, makan Ustaz kasih habis." Saya kata, orang ni nak ajak gaduh ke nak ajak makan ni? Rupanya memang begitu cara dia cakap. Kerana apa? Angin kuat. Ni termati Allah. Sebab itulah kalau kita kahwin dengan orang di sisi pantai, di kaki pergunungan, kalau dia cakap kuat, jangan terasa hatilah. Ni terhormati Allah. Yang mahu saya cerita di sini, lingkungan, budaya, adat suku, kaum itu tidak mempengaruhi kehidupan Nabi SAW. Kerana Allah Ta'ala menjaga Nabi, Allah mendidik Nabi. Apa kata Nabi? "Adabani Rabbi fa ahsana ta'bidi." Allah mendidik aku sehingga aku menjadi orang yang cukup luar biasa. Sebab itulah kita jadikan Nabi sebagai contoh dalam kehidupan kita. Hari ini kita idola kita siapa? Artis tu, pemain bola. Allah,
jadikan Nabi sebagai contoh. Sebab apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katalah wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi. Seorang yang ikut Nabi, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita kembali ke Abu Talib. Abu Talib sebelum dia menjaga Nabi, dia rasa susah juga sebab anak dia ramai. Setelah dia menjaga Nabi SAW, kehidupan mereka tak jadi kaya, tapi mereka menjadi bahagia. Semua rasa senang. Pada waktu itu, bapa saudara dia didik Nabi supaya Nabi ini berdikari, iaitu Nabi menggembala kambing. Semua Nabi pernah menggembala kambing. Nah, Nabi Muhammad menggembala kambing sama niatul hijat, yakni 8 musim. Satu musim 1 tahun, 8 musim 8 tahun Nabi menggembala kambing. Kenapa Nabi menggembala kambing? Kenapa Nabi-Nabi lain menggembala kambing? Ini sebagai ilmu praktikal, bukan ilmu teori. Nah, berjaya menggembala kambing, berjayalah menggembala orang. Nah, nak jaga kambing ni bukan mudah. Kalau bawa kambing pergi ke padang 30 ekor, mesti bawa pulang pun 30 ekor juga. Dan tuan kambing ni kena pastikan semua kambing pulang dalam keadaan perut kenyang. Dan tuan kambing tak boleh duduk depan sangat. Nanti kambing duduk belakang, ada yang sakit, ada yang tua, jalan yang perlahan, nanti dibarham binatang liar. Dan tuan kambing tak boleh duduk belakang sangat. Nanti kambing yang depan yang sehat muda, jalannya laju, habis tertinggal kambing lain. Susah jaga kambing ni. Jadi oleh sebab itu, ini sebagai ilmu praktikal. Berjaya menggembala kambing, berjayalah menggembala orang. Ni maksudnya apa? Kalaulah ada YB sini, dia kata awak semua sekarang nak mengundi kan? Undilah saya. Kita tanya YB, rumah ada kambing tak YB? Kalau YB ada kambing, berjaya pegang kambing, insya-Allah ambil undi YB. Tapi kambing pun tak kenal. Nah, kambing lelaki ambil puai pun tak kenal. Macam mana nak kenal masyarakat? Itu maksudnya apa, tuan-tuan Allah? Orang Kristian dia masih menggunakan ungkapan ini. Nah, penggembala, pendeta dan jemaahnya dipanggil biri-biri. Alhamdulillah kita semua ini selamat daripada fahaman seperti mana orang Kristian terhormati Allah Subhanahu Taala. Baik, tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Taala. Maksudnya kita boleh contoh Nabi. Nabi berdikari sebagai tauladan kita, yang mana Nabi ini kelakuan Nabi tidak pernah menyusahkan orang lain. Sebab tu kita umat Islam, kita kena jadi seperti lebah-lebah. Sebab apa jadi lebah-lebah? Nah, masalul mu'min kamasatin nakhlah, kata Nabi, orang mukmin itu seperti lebah-lebah. Nah, pernah tengok lebah-lebah menyusahkan orang lain? Tak pernah kan? Pernah tengok lebah-lebah kalau dia hinggap rantai kayu, patah rantai tu? Tak pernah kan? Tapi kalau lebah-lebah susah gajah, patahlah. Dan lebah-lebah ni dia makan apa? Intipati bunga-bungaan, benda yang baik. Dan dia keluar apa benda yang baik, iaitu dipanggil apa? Itu dipanggil madu. Keluar benda baik, maka benda baik, bahkan beri manfaat kepada orang lain. Dan insya-Allah bagilah dua pada azan dahulu, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung sedikit je lagi, sama-sama kita solat isyak bersama. Baik, tuan-tuan mata Allah Subhanahu taala. Kita sambung lagi kisah Nabi. Baik, tuan-tuan mata Allah Subhanahu taala. Sepatutnya kita jadikanlah anak muda, remaja, dewasa menjadi contoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehidupan kita ini tak pernah menyusahkan orang lain. Tapi kalau kita tengok ada muda sekarang, kalau dia timbul, semuanya susah. Susah pertama ibu dia, susah yang kedua bapak dia. Kalau dia kahwin isteri dia, rasa dia susahnya. Nak kata susahnya ibu dia bila dia ada, sampai mak dia berdoa, ya Allah, tak payah baliklah anakku ke rumah ni. Ni nak dipawali ni, baik tak payah baliklah ya Allah. Balik pun sakit hati saja. Sampai tahap tu sekali, tuan mata Allah. Sebab itu hidup kita jangan sampai menyusahkan orang lain. Pernah satu hari ibu dia ni rasa disusahkan. Dia ada tinggal bersama dengan ibu, tapi ibu dia ni cukup marah sekali dengan dia. Dan satu hari saya dijemput makan. Aku buat Ustaz Arif makan. Orang pun suka sangat jemput saya. Pergi satu rumah ni, makan tu di ruang dapur lah. Nampaklah pinggan makuknya, nampaklah gelas, nampaklah apa-apalah kawasan dapur tu. Saya perasan tong gas makcik kat rumah tu, dia ada 2 tong gas. Tapi tong gas dia dirantai dengan rantai besi, kemudian dimangga dengan 2 biji mangga. Saya perasan pelik lah. Makcik, apa pasal tong gas makcik ni mangga dengan besi ni? Dia kata, Ustaz, dalam rumah ni ada landung Ustaz.
Siapa dia lah tu duduk tidur Ustaz? Kalau saya pergi Kuala Lumpur Ustaz, pergi rumah anak saya, tak ada kat kampung ni, balik rumah tengok toges pun tak ada Ustaz. Pergi jual oleh anak saya. Anak dia pergi jual toges mak dia. Jangan jadi orang menyusahkan ibu bapa saja. Sekarang ni terhormat Allah, anak berani dia ancam ibu bapa. Mak, tak bagi 2,000 bulan ni, saya nak berhenti sekolah, tak nak mengaji, nak balik rumah. Ni budak sekarang sudah berani terhormat Allah. Oleh sebab itu Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia anfa'ihil linnas, beri manfaat kepada orang lain terhormat Allah. Agak-agak apa manfaat kita kepada orang ibu bapa kita? Orang ibu bapa ni dia tak pernah mengharapkan emas sebesar rantai motor. Kalau anak dapat beri sesuatu, dapat beri rumah, itu sebagai bonus. Tapi ibu bapa tak mengharapkan. Apa yang diharapkan ialah perhatian dan kasih sayang seorang anak. Sebab itulah terhormat Allah, kita ni sebagai anak, kalaulah tak boleh beri sesuatu, paling tidak jangan menyusahkan orang lain saja. Lagi-lagi ibu bapa kita. Kalau kita jenis orang menyusahkan, contoh ibu bapa dia kalau dia muncul semuanya susah, sehingga mana berubah perasaan mak dia, mengalir air mata dia. Mak kita marah tak apa, itu hanya keluar air liur, tapi jangan sampai menitih air mata dia. Jadilah kita ni anak derhaka kepada ibu bapa kita. Ini terhormat Allah. Sebab itulah kita ni jadilah tauladan Nabi, yang mana hidup Nabi tak pernah menyusahkan orang lain. Yang kedua, Nabi tak sempat berderhaka kepada kedua ibu bapa dia. Ni. Jadi oleh sebab itu, itulah dipanggil pengajaran yang pertama yang kita boleh ikut. Yang kedua, sedikit lagi ketika Nabi berumah tangga. Di manakah pertemuan Nabi dengan Khadijah? Adakah ketika dalam kuliah Nabi duduk mengajar kat depan majlis Ustaz Arif, kemudian ada muslimat kat belakang, Khadijah duduk ping mata kemudian kahwin? Adakah begitu? Tidak. Pertemuan Nabi dengan Khadijah ialah di dalam bisnes. Semua barangan Khadijah semuanya laku dibiniaga oleh Nabi SAW. Maka pada waktu itu Khadijah rasa tertarik. Khadijah ni sebelum ni dia sempat kahwin 2 kali. Usia dia 45 tahun, seorang janda. Biasa seorang janda lepas tu kaya, biasanya cantik. Betul tak? Apa pasal senyap ni? Betul ke tidak? Biasa janda cantik, janda kaya pasti cantik. Tu biasa jadi begitu. Ni. Jadi pada waktu itu usia Nabi 25 tahun. Alhamdulillah saya ambil sunnah Nabi kahwin usia 25 tahun. Jadi isteri saya bukan 45 lah. Jadi pada waktu itu beza Nabi dengan Khadijah 15 tahun. Oh, jauh juga ni, 15 tahun. Yang ni tak heran lah kalau orang laki muda, perempuan tua. Itu tak heran. Maka berkahwinlah dengan Khadijah. Pada waktu ini dapatlah 6 orang anak. Yang pertama anak sulung bernama Qasim, kedua Zainab, yang ketiga Ruqayyah, keempat Ummu Kalsum, yang keempat Fatimah, kelima Abdullah. Dan Nabi dapat lagi seorang anak daripada isteri yang kedua bernama Maryah Al-Qibtiyah, orang Mesir. Maksudnya dalam ramai-ramai isteri Nabi, 2 orang isteri saja dapat anak. Maryah Al-Qibtiyah dapat seorang anak nama Ibrahim, tapi usia dia 18 bulan je, lepas tu meninggal. Itu hormat Allah SWT. Jadi pada waktu itu pertemuan Nabi, Khadijah rasa tertarik sebab Nabi ni jujur dan amanah. Maka Khadijah pun pergi hantar wakil datang membina Nabi. Nabi setuju, bapa saudara Nabi setuju, kemudian Nabi pun datang meminang untuk berkahwin dengan Khadijah. Maka pada waktu itu mas kahwin Nabi Ashrun Baqarah, 20 ekor unta yang masih muda. Agak-agak seekor unta berapa sekarang ni? Oh, mahal juga. Nabi ni bukan miskin tuan-tuan, mas kahwin Nabi ni mahal juga. Dan Nabi sertakan ukiyah, iaitu emas. Sunat kita masa nak kahwin bagi emas bakal isteri kita. Itu sunnah. Maksudnya mana-mana perempuan baru tahu sekarang rugilah. Lepas tu kalau boleh. Tapi tuan mata Allah, mas kahwin ni jangan mahal sangat. Nabi kata apa? Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mahalnya. Maksudnya letaklah mahal tu jangan terlampau tinggi sangat. Pernah ada satu kali seorang perempuan datang berjumpa Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin berkahwin dengan bakal suamiku bina laini dengan sepasang selipar." Pergi kedai RM2 10 sen beli sepasang selipar. Tu mas kahwin dia. Nabi tanya, "Ardiki, adakah engkau redha?" "Ya, aku redha ya Rasul." "Kahwin sajalah," itu kata Nabi. Maksudnya apa? Boleh berkahwin dengan sepasang selipar. Tapi saya sarankan jangan begitu, sebab rumah tangga tak selalunya indah. Ada tsunaminya, ada taufannya. Malu kita nanti. Ni sebab itulah kita bakal suami
kena mas kahwin itu. Maksudnya apa? Ketika mana Nabi berkahwin dengan Khadijah, kehidupan Nabi bahagia, tuan-tuan mati Allah. Sebab itulah antara kalau nak hidup bahagia suami isteri, tigulah cara Nabi bersama dengan Khadijah. Tuan-tuan, kalau isteri dia redha dekat kita, isteri masuk syurga, isteri ingat dekat kita. Kalau kita masuk syurga, isteri buat baik dengan suami, suami tarik isteri masuk dalam syurga. Sebab tu isteri kena buat baik dengan suami. Buat baik macam mana? Suami nak pergi kerja, sediakan makanan. Nabi Muhammad ketika nak keluar beribadah, pada waktu tu Khadijah sediakan makanan. Tigulah Khadijah. Barulah suami, abang-abang sayang, yang aku tak cari lain ni sebab tertarik kau lah ni ya. Macam tu. Sepatutnya kalau isteri buat baik dengan suami, seandainya suami masuk dalam syurga nanti, suami ingat dekat kita, ya Allah, tolonglah isteri aku masuk syurga juga. Masuk kita dalam syurga. Dan kalau isteri masuk dalam syurga, suami buat baik dengan isteri, isteri ingat dekat suami, ya Allah, panggillah suami aku dulu hidup atas dunia, masuk dalam syurga bersama aku. Jadilah contoh seperti keluarga Masyitah. Masyitah ni tukar sisi anak Fir'aun. Pada waktu itu Nabi berjalan dalam syurga, Nabi bau yang cukup wangi dalam syurga tu. Nabi tanya, bau siapa ni? Malaikat kata, inilah bau keluarga Masyitah. Anak masuk syurga, Masyitah masuk syurga, suami dia masuk dalam syurga. Allahu Rabbi. Jadi oleh sebab itu, contohilah kehidupan Nabi yang bahagia, rumah tangga yang bahagia. Dan insya-Allah, tuan-tuan dan Allah, kalau kita ikut Nabi SAW, Nabi akan suka dengan kita. Bila Nabi suka dengan kita, Nabi akan bantu kita di akhirat nanti. Itulah tuan-tuan dan Allah, setakat itu dulu penerangan saya tentang Nabi SAW. Sempena kita menyambut bulan Maulud Rasul, banyakkan bersolawat kepada baginda. Insya-Allah apa yang tuan-tuan lakukan ini sebagai amal ibadah dan dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu dulu, wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi